Assalamualaikum and hai semua. Kita dah masuk kepada bahagian terakhir dalam subtopik 7.3 which kita akan belajar solving three co-equations in the form of A cos theta plus minus B sin theta equals to C. Tapi before kita pergi kepada bahagian yang ini, Madam nak recall semula apa yang kita dah belajar solving three co sebelum ni. Okay, so sebelum ni dalam bahagian solve three co-equation, kita dah belajar sebenarnya dua pattern soalan. Okey, soalan yang pertama adalah soalan yang kamu dapat bentuk kepada linear form. Okey, sebagai contoh sin angle number ataupun cos angle number dan juga tangent angle number, which kita akan pakai step larka untuk selesaikan atau solve three co-equations ini. Ataupun yang kedua, kamu dah belajar macam mana untuk solve three co-equation yang di dalam quadratic form. Okay, which kita akan factorize, kita akan dapatkan linear form dan kita masih solve menggunakan larka. Okay, so untuk bahagian yang terakhir, kita akan belajar untuk solve soalan yang dalam bentuk A cos theta plus or minus B sin theta equals to C. Okay, which dalam soalan ni ada cos, ada sin. Okay, and then kalau untuk solve soalan yang pattern begini, apa yang kita akan buat adalah ada dua cara untuk solve soalan begini. Okay, so caranya adalah yang pertama kita akan gunakan T substitution. Okay, which di bahagian sini. Ataupun cara yang kedua adalah kita akan gunakan R form. Okay, which untuk video yang ini, Madam akan fokus kepada T substitution dahulu, bahagian sini. Okay, R form kita akan lihat kemudian. Okay, so ada dua cara untuk soalan A cos theta plus minus B sin theta equals to C. Either kita guna T substitution ataupun kita guna R form. Okay, so kita fokus kepada T substitution dan kita kenal dahulu apa itu T substitution. Okay, apa itu T substitution? Okay, first of all kita tengok pattern soalan atau bentuk soalan yang menggunakan T substitution. Sebagai contoh soalan akan beri arahan by using substitution T equals to tangent theta over 2. Okay, so kita guna arahan soalan which is T equals to tangent theta over 2. Kita akan derive formula untuk sin cos tangent daripada yang arahan soalan ini. Okay, so first of all, bila kamu nampak theta over 2, ini merujuk kepada half angle. Okay, half angle formula. So, buka kembali nota pada bahagian half angle formula dan kamu perlu cek half angle formula untuk tangent. Okay, so buka nota, cari half angle formula untuk tangent. So, di bahagian sini, Madam dah tulis. Okay, ini adalah half angle formula untuk tangent. Tangent theta equals to 2 tangent theta over 2. 1 minus tangent squared theta over 2. Okay, this is half angle formula untuk tangent. So, kenapa kita guna half angle formula ini? Supaya kita boleh replace tangent theta over 2, tangent theta over 2 mengikut arahan soalan. Soalan ada bagi tangent theta over 2. Kita boleh replace tangent theta over 2 dengan T. So, maksudnya kalau jumpa tangent theta over 2, this is T. Okay, so bahagian atas kita ada 2T. This one. Bahagian bawah, same goes, kita ada tangent theta over 2. This one is T, tetapi T squared. Sebab tangent squared theta over 2. So, kita ada di bahagian bawah 1 minus T squared. Okay, so that is how we derive. Yang kita nak guna untuk lukis pada triangle kita adalah tangent theta. Okay, yang sini. Tangent theta is equal to 2T divided by 1 minus T squared. Okay, so kita dah dapat yang pertama, this is tangent theta. Okay, next, macam mana kita nak derive sin theta? Okay, this one.
dan juga cos theta. Okey, derivation dia kita akan dapat daripada bentuk triangle kita. Okey, so sebagai contoh, right angle triangle di bahagian sini. Okey, madam ada tadi daripada formula half angle, kita dapat bentukkan tangent theta is equal to this. Dan kita tahu tangent adalah opposite over adjacent. Okey, TOA. So, daripada formula tangent kita ni, so dan triangle kita, if this is theta, so opposite adalah bahagian sini, adjacent adalah sini dan slanting side adalah H. Okay, so O adalah 2T. So, kita ganti sini. Adjacent adalah 1 minus T squared. So, adjacent adalah 1 minus T squared. So, tinggal lagi untuk kita cari H. So, sisi H, madam dah tulis di sini 1 plus T squared. Tapi kamu perlu patut tahu macam mana dapat 1 plus T squared. So, kita akan guna Pythagoras theorem macam biasa, which kita ada H squared is equal to O squared plus A squared. So, kita ada O is 2T squared plus A is 1 minus T squared and squared. So, kita akan kembang ni, kita dapat 4T squared plus 1 minus 2T squared plus T kuasa 4. This is our H squared. So, simplify this. H squared akan jadi T4 plus 2T squared plus 1. Okay, so H squared adalah, madam boleh factorize jadi T squared plus 1 squared. Okay, so kalau kamu kembang balik ni, kita akan dapat yang bahagian atas ni. Okay, so and kita nak cari H, so H akan tinggal T squared plus 1. Okay, so that is why T squared plus 1 adalah sisi selanting kita. Okay, so dekat sini dia tulis 1 plus T squared, masih sama dengan T squared plus 1. Okay, so bila dah dapat semua sisi, dan kita akan read sin cos tangent seperti biasa. Okay, so untuk sin kita ada O over H. So, O adalah 2T. H adalah 1 plus T squared. Sama juga untuk cos. Cos adalah K, A over H. So, A adalah 1 minus T squared. Dan H adalah 1 plus T squared. Okay, so that is how kita dapat bacaan untuk sin dan cos melalui kita punya right angle triangle. Yang kita form dari awal hanyalah tangent theta. Okay, once kita dah ada triangle ini, baru kita boleh solve soalan sebenarnya. Okay, so kita pergi kepada example 29. Okay, untuk example 29, kita baca arahan soalan. By using substitution, T equals to tangent theta over 2. Okay, madam nak kamu buat pembetulan pada soalan ini. Sebenarnya tangent X over 2. Okay, bukan theta over 2. X over 2. Kita guna variable X dalam soalan ini. Solve the equation 3 cos X minus 8 sin X. Also, kita akan buat pembetulan. Dia sebenarnya 3 cos X minus 8 sin X equal 3. Okay, ada tambahan equal 3. For X is between 0 degree to 360 degree included. Okay, so ini arahan soalan yang sebenar. Okay, so kalau kamu tengok, first of all, dah nampak arahan soalan, dia bagi by using T equals to tangent X over 2. Okay, so ini bermaksud, madam dah ajar tadi, kita akan pakai yang ini daripada half angle formula, dan kita akan cari half angle formula untuk tangent. Okay, so kalau kita nak derive, dia adalah tangent X sebab variable kita X. Okay, so kita ada 2 tangent X over 2 divided by 1 minus tangent squared X over 2. Okay, again madam repeat, daripada mana madam dapat formula ni? Ini adalah daripada half angle formula untuk tangent. Okay, boleh refer nota. Yang bertukar hanyalah dia punya variable, either theta, X, alpha. So, soalan ni guna X.
Okay, so daripada half angle formula ni, apa yang kita akan buat adalah kita akan replace, okay, tangent x over 2 dengan t. Sebab soalan dah bagi tangent x over 2 adalah equals to t. So maksudnya this one adalah t, this one adalah t squared. Okay, so apa yang kita akan jumpa adalah tangent x is equal to 2t divided by 1 minus t squared. Okay, so dah siap ini adalah satu guideline untuk kita buat kita punya right angle triangle. Okay, so ini adalah formula untuk tangent. So kalau kita lukis kita punya right angle triangle, so apa yang kita akan ada dekat sini adalah okay, so ni right angle triangle kita. So tangent adalah opposite over adjacent. Okay, so if this is our x, okay, x angle x ini, so mata kita ini adalah opposite side. Okay, so madam label dulu O, this is A, this is H. Okay, so opposite nilainya adalah 2t, adjacent nilainya adalah 1 minus t squared. So untuk cari H, kita akan pakai Pythagoras theorem yang macam kita dah buat sebelum ni. Okay, so kalau kamu tak kira pun tak apa, sebab basically kamu boleh hafal. Sama sahaja dengan yang kita dah buat tadi. Sini 2t, sini 1 minus t squared. This one akan jadi 1 plus t squared. Okay, so kalau siapa nak kira, boleh kira dekat sini. H squared adalah O squared plus A squared. Nanti kamu akan proceed dan kamu jumpa H adalah 1 plus T squared. Okay, so daripada triangle ini baru kita derive. This is tangent X. Next kita pergi kepada sin X. So kamu akan baca O over H. Okay, so O adalah 2T dan H adalah 1 plus T squared. So ini untuk sin. And jangan lupa one more, kita ada cos X. Okay, so untuk cos kita ada A over H. Okay, so A adalah 1 minus T squared divided by H adalah 1 plus T squared. So ini adalah untuk cos X. Okay, so once dah jumpa tangent X, sin X, cos X, baru kita boleh jawab soalan. Okay, so macam mana nak jawab soalan? So kita salin dahulu soalan. Soalan kita adalah 3 cos X minus 8 sin X equal to 3. So tugas kita sekarang adalah menggantikan kesemua trigo dalam soalan ni ke dalam bentuk T. Okay, so 3 cos X adalah yang ini. Okay, so kita akan masukkan 1 minus T squared divided by 1 plus T squared. Ganti masuk. Okay, minus 8, kemudian sin X also kita dah jumpa, which is this one. So kita ada 2T divided by 1 plus T squared equal to 3. Okay, so nampak sekarang ni kita punya equation dah jadi all in terms of T. Okay, kemudian kita akan solve sehingga kita jumpa T. Okay, so madam tunjuk sikit. Kita ada 3, 1 minus T squared minus 8 times 2T. Dan madam bawa denominator semua ke kanan. 1 plus T squared. Okay, so expand 3 minus 3T squared minus 16T equals to 3 plus 3T squared. Okay, and then kamu akan cuba untuk solve T. Kita akan bring everything to the left hand side. So, untuk T squared, negative 3 minus 3. So, kita ada minus 6T squared. And then minus 16T. Dan untuk number kita ada 3 minus 3. So, 0. Okay. And then equal to 0. Okay, so daripada sini madam akan positifkan kuadratik ini. Dia jadi 6T squared plus 16T equal 0.
And then madam akan cuba kecilkan lagi kuadratik ini, which madam akan bahagi everything dengan 2. Okay, kiri dan kanan, divide by 2. So madam akan jumpa 3t squared plus 8t equal to 0. Okay, so dari sini either kamu tekan calculator atau manually factorize, kita hanya boleh keluarkan t dari sini, which kita ada 3t plus 8 equal 0. Okay, every time kamu factorize manually, tolong kembang balik. Okay, pastikan dia dapat macam yang atas ini. Okay, so dah habis kita factorize, so kamu akan jumpa jawapan T dari sini. Okay, so kita akan baca T, dia ada 2 jawapan kalau ikutkan. Yang pertama adalah T equal 0. Okay, so madam tulis jawapan yang pertama, kita ada T equal 0. Dan jawapan yang kedua adalah 3t plus 8 equal 0. 3t plus 8 equal 0. Okay, so kita mesti cari t. So this one dah jumpa t. This one, jawapan yang kedua ni, adjust bagi jumpa t juga. So kita ada daripada jawapan yang kedua ni, 3t is equals to negative 8. T is equals to negative 8 over 3. Okay, now baru kita ada 2 nilai t. Okay, so this one and this one. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan replace kembali t kita. Okay, so t tadi, okay, kembali kepada arahan soalan. T adalah tangent x over 2. Okay, madam ulang. T adalah tangent x over 2. So, kita dah jumpa T tadi. So, kita kena replace T kita dengan tangent x over 2. Okay, so this is T. So, T kena diganti dengan tangent x over 2 equal 0. Same goes untuk jawapan yang kedua. Kita ada T. Now, T kita akan ganti dengan tangent x over 2 equal to negative 8 over 3. Okay, replace T dengan tangent x over 2. Okay, next adalah kamu dah jumpa linear form. Okay, kita ada terigu yang dimulakan dengan tangent terus. Any angle, number. Terigu, any angle, number. So, sebenarnya ini adalah kamu punya L. Linear form. So, sebenarnya kita akan proceed untuk solve soalan ni menggunakan larka seperti biasa. Okey, madam akan tunjuk kepada jawapan yang pertama, iaitu tangent x over 2 equal 0 dahulu. Okey, so kita cuba buat soalan ni. Okey, kita dah ada L and then kita nak continue kepada step yang kedua, A. Okey, which is our basic angle. So, ingat atau remember, untuk basic angle kita akan angle alpha dan positif. Okay, since soalan ni adalah 0, so kita just guna 0. Okay, unless dia negatif, baru kita positifkan dia. Kalau 0, just remain as 0. Okay, next, kamu akan cari alpha. So, alpha is arctangent 0. So, bila press calculator, akan dapat 0 degree. Okay, so our basic angle is 0 degree. Next, kita pergi kepada step range. Okay, range, remember, salin dahulu range daripada soalan. Okay, soalan bagi range X is from 0 to 360 degree. Okay, so daripada soalan, kita ada range X is from 0 degree to 360 degree included. Okay, after kita dah tengok range daripada soalan, jangan lupa kita harus tengok angle pada step L. Okay, so step L, angle kita adalah X over 2. Dari soalan adalah X. Okay, so kita mesti samakan dengan angle DL. Okay, so apa perlu kita buat adalah kita akan bahagi 2. So, automatically di bahagian kanan dan kiri juga kita akan bahagi dengan 2. Okay, supaya kita ada X over 2. So, 0 divide by 2 is still 0 degree. 360 divide by 2 kita ada 180 degree. So, range yang kita akan guna adalah this one.
Okey, siap bahagian range and kita akan pergi kepada quadrant. Okey, untuk quadrant, kita akan lukis dahulu quadrant kita. Okey, first of all, kita akan refer LAR. Kalau kamu masih ingat step Q, kita akan refer LAR. Okey, step L dahulu. Kita nak tentukan kuadran mana, kita akan baca tangent positif atau negatif. Okey, tetapi soalan ini kalau kamu tengok tangent, this one is 0. Saya tak boleh define 0 ini dia positif atau dia negatif. Okey, tak dapat kita define. Jadi kalau tak dapat kita define dia sebagai positif atau negatif, jadi kamu kena consider both. Okey, maksudnya consider tangent positif dan consider juga tangent negatif. Tapi khas untuk kalau kamu jumpa terigu and then 0. Kamu tak dapat define dia positif atau negatif, so you akan consider both. Maksudnya kamu akan buat 2 kuadran lah. Okay, so satu lagi kuadran untuk bahagian negatif. Okay, so madam tulis sini. Sini adalah untuk bahagian tangent positif. Sini adalah untuk bahagian tangent negatif. Okay, so kamu akan plot basic angle. Yang ini adalah kuadran yang tangent positif. So kita akan pergi kepada kuadran 1 dan kuadran 3. Okey. Dan untuk tangent negatif, kita akan pergi kepada kuadran 2 dan kuadran 4. Okey, and then barulah kita tanda kita punya basic angle which is 0, 0, this one 0, 0. And then jangan lupa juga pada step kuadran kita akan tanda kita punya root perjalanan. Kita boleh bergerak daripada 0 sehingga 180 degree. Okay, so from 0 to 180, this one also sama. From 0 to 180. Okay, so daripada gambar kita, kita nampak kita ada, from this one ada satu jawapan. From this one also ada satu jawapan. Okay, hanya ada intersection root kamu, dotted line dengan basic angle di dua tempat ini. Okay, so kita akan baca answer kita. Madam tulis di bahagian sini ya. So untuk step answer, remember step answer kita akan refer R. Angle yang kita guna adalah X over 2. Okay, so kita akan baca daripada kuadran yang ni dulu. This one. Okay, berapa banyak angle yang kita perlukan atau kita dah bergerak bermula dari 0 sehingga sini. Okay, which is sebenarnya 0 degree. Okay, 0 degree. Next, untuk jawapan yang kedua, this one. So, berapa banyak angle yang saya dah bergerak daripada 0 degree sehingga, okay, cross yang ini. So, nilainya adalah, cara kita baca dia, 180 degree minus 0 degree. Okay, ini adalah sama dengan pattern soalan yang kalau basic angle kamu 90 degree. Although dia 0 degree, kamu just plot dia 0 degree. Tak perlu fikir 0 degree mesti di sini, 0 degree mesti di sini. Tak perlu, okay. Just plot basic angle kamu macam biasa. Okay, and baca kamu punya angle pun seperti biasa. Okay, so kita ada dekat sini, X over 2 is equal to 0 degree and 180 degree. And remember, kita bukan nak X over 2. We are solving for X. Okay, so X over 2 equal 0. Jawapan yang pertama. So, kalau madam nak X, madam akan 2 darab kosong is still 0. Okay, so jawapan yang pertama 0 degree. Jawapan yang kedua, X over 2 adalah equal to 180 degree. So, X adalah 360 degree. Okay, so jawapan yang kedua adalah 360 degree. So, jawapan kita memang memenuhi range dalam soalan yang asal, which 0 include, 360 pun masih include. Okay, so ini baru jawapan daripada set yang pertama. Okay, which is daripada L, tangent X over 2 equal 0. So, remember kita ada satu lagi set, which is tangent X over 2 equals to negative 8 over 3. Okay, so madam nak kamu proceed yang ni.
Cari basic angle seperti biasa. Kita ada tangent alpha. Sin dia kita ignore. And then kamu akan cari alpha seperti biasa. Kemudian range. Okey, jangan lupa refer kepada soalan. Refer kepada step L. Kemudian kuadran. Lukis betul-betul. So soalan ni kuadran nanti akan berada di tangent negatif. Okey, ini senang. And then proceed seperti biasa untuk cari answer. Okay, so final answer nanti barulah kamu akan gabung. Okay, so let's say this one kamu proceed. So you get answer here. X over 2 equal something. And then cari X. So jawapan akhir tolong gabung. This one and this one. Okay, gabung sekali. So itu adalah jawapan untuk soalan ini. Alright, hopefully kamu faham. Do it slowly. Pastikan nampak jalan kerja teratur. Baru kamu boleh fokus one by one. Okey, untuk example 30, arahan soalan adalah sama dan lebih kurang dengan example 29 tadi. Okey, so kita diberi arahan untuk menggunakan substitution T equals to tangent theta over 2. Okay, so pastikan kamu guna daripada half angle formula untuk tangent dan proceed cara yang sama. Cuma perbezaan pada soalan ini adalah kita ada secant. Okay, secant di sini, so tak ada masalah. Boleh tukar secant menjadi 1 over cos theta. Okay, so remember bila kita guna T substitution, kita tahu daripada half angle formula itu apa yang kita akan derive later on adalah tangent theta, sin theta dan cos theta. Okay, so pastikan soalan kita hanya ada tangent, sin ataupun cos theta untuk memudahkan kita menggantikan semua triko dalam soalan ini menjadi dalam bentuk T. Okay, so replace secant theta dengan 1 over cos theta. Okay, so itu hint untuk buat example 30. Now, Madam nak tunjuk macam mana untuk kita selesaikan example 31. Okay, untuk example 31, kalau kita baca arahan soalan, soalan nak kita guna T substitution. Tetapi kali ni yang diberi T is equals to tangent theta. Which sebelum ni kita dah tengok pattern soalan yang kita diberi T is equals to tangent theta over 2. Yang membawa maksud kita akan guna half angle formula untuk tangent. Tetapi kali ni soalan tak beri theta over 2. Sebaliknya soalan hanya bagi theta. So kalau soalan bagi theta, okay, hint di sini adalah kamu perlu guna double angle. Okay, so double angle formula untuk tangent. So kita cuba derive dahulu atau kalau tak ingat boleh refer pada bahagian nota double angle formula untuk tangent. Okay, so kita ada tangent 2 theta, double angle formula untuk tangent. Dia adalah 2 tangent theta divided by 1 minus tangent squared theta. Okay, so apa yang perlu kita buat sama juga macam example yang sebelum ni. Kita ada T is equals to tangent theta. So, bila kita jumpa tangent theta, kita boleh ganti dia dengan T. Okay, so apa yang kita akan ada? Tangent 2 theta is equals to 2T divided by 1 minus T squared. Okay, so ini adalah Figo ratio yang pertama yang kita jumpa, which kita ada tangent 2 theta is equals to 2t divided by 1 minus t squared. Which kita tahu untuk tangent dia adalah O over A. Okay, so kalau kita lukis right angle triangle kita, so kita akan ada angle kali ini dia adalah 2 theta. Okay, so kita akan label di sini 2 theta. So, akan sama sahaja sisi. This is opposite. This is adjacent. This is hypotenuse. So, opposite adalah 2t. So, this one is 2t. Adjacent adalah 1 minus t squared. So, 1 minus t squared. Dan untuk kita cari sisi hypotenuse bahagian sini,
kita akan guna Pythagoras theorem. Okay. So, untuk itu kita ada H squared equals to O squared plus A squared. So, O adalah 2T squared plus A adalah 1 minus T squared squared. So, kita ada 4T squared plus 1 minus 2T squared plus T power 4. So, kita ada T power 4 plus 2T squared plus 1. So, this is H squared. So, H squared boleh kita faktorkan menjadi T squared plus 1 squared. Okay. So, nanti kamu akan jumpa H adalah 1 plus T squared. Okay. So, H adalah 1 plus T squared. Okay, once kita dah jumpa semua sisi, kita akan cari trigo ratio yang seterusnya, which sin 2 theta. Okay, remember angle kita adalah 2 theta. So, sin 2 theta, kita ada opposite over hypotenuse. So, opposite adalah 2t, hypotenuse adalah 1 plus t squared. So, ini trigo ratio untuk sin 2 theta. And one more kita ada cos 2 theta. So, untuk cos 2 theta, dia adalah adjacent over hypotenuse. So, adjacent adalah 1 minus t squared divided by hypotenuse adalah 1 plus t squared. So, ini adalah trigo ratio yang ketiga. So, kita ada tangent, sin dan juga cos. Then only kita proceed kepada soalan kita. So, kita ada square root 3 sin 2 theta minus cos 2 theta equal 1. Okay, so kita akan ganti semua trigo yang ada dalam soalan dengan trigo ratio yang kita dah cari. Okay, so kita ada square root 3 sin 2 theta adalah this one. So, replace dia dengan 2t divided by 1 plus t squared minus cos 2 theta adalah yang ini. So, kita akan ganti dengan 1 minus t squared divided by 1 plus t squared equals to 1. Okay, so next adalah kita akan tinggal simplify sahaja. So, kita ada 2 square root 3 times t minus 1 plus t squared equals to semua denominator madam akan bawa ke kanan jadi 1 plus t squared. Okay, now kita akan solve equation kita. Kalau kita lihat term t squared akan jadi 0. So, kita hanya tinggal 2 square root 3t minus 2 equals 0. So, solve for t. Okay, so kita ada 2 square root 3t equals to 2. And t is equals to square root 3 over 3. Okay, so kamu dah jumpa t is equal to square root 3 over 3. So, sama macam tadi, kita sepatutnya perlu replace t kita dengan yang arahan soalan beri. Okay, so t is actually tangent theta. So, apa yang kita akan buat dekat sini adalah kita akan ganti t ni dengan tangent theta. Okay, so kita ada tangent theta equals to square root 3 over 3. So, kamu sepatutnya nampak yang bentuk tangent theta equals to square root 3 over 3 ini adalah linear form. Okay, so kamu akan proceed sahaja untuk teruskan selesaikan soalan ini menggunakan steps Larka. Okay, so madam nak kamu continue yang ni. Kita dah jumpa linear form. Continue Larka sehingga habis dan pastikan jawapan kamu diberikan dalam bentuk degree. Okay, mengikut arahan soalan. So, habiskan T substitution. Kalau ada masalah boleh direct tanya dengan madam.